I've been feeling so, I've been Bangun pagi langsung sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini, saya akan membentangkan berbagai-bagai kritikan sastra berdasarkan satu prosa moden iaitu cerpen. Cerpen yang saya pilih ini merupakan sebuah cerpen yang ditulis oleh Ummu Hania Bu Ahsan yang bertajuk Kampung Hati Ayah yang merupakan pemenang kategori cerpen remaja Hadiah Sastra Kumpulan Utusan 2005. Cerpen ini dipetik daripada buku Pelangi Kami Ingin ke Sana. Sebelum saya mulakan kritikan cerpen ini, izinkan saya menceritakan serba sedikit tentang biodata penulis cerpen yang saya pilih ini. Nama penulis cerpen ini ialah Ummu Hani binti Abu Hassan. Beliau merupakan anak kelahiran Kokdia, Kedah. Beliau aktif dalam menulis cerpen dan karya-karya sastra yang lain. Antara artikel yang pernah dihasilkan oleh beliau ialah Cambah Ilmu, Cinta, Dakwah Rasul di Madinah, Kenali Tokoh Kita, Kongsi Pengalaman Tulis Novel, Rasulullah SAW menangis di Padang Mahsyar, serta Senyum dan Tangis Rasulullah. Bagi karya cerpen pula, beliau telah menghasilkan beberapa cerpen yang berjudul Ain, Aku dan Budi, Bicara Pokok, Matahari dan Bulan, Hati Adibah, Kampung Hati Ayah, Maaf untuk Emak dan sebagainya. Selain itu, beliau juga turut terlibat dalam penulisan skrip drama yang berjudul Rambut, manakala dalam esei pelbagai pula beliau telah menghasilkan esei yang bertajuk Kopi dan Marahin tentang Mawi dan juga Si Jin. Beliau merupakan pengkarya yang berbakat besar dalam bidang sastra. Oleh itu, bakat yang dimiliki oleh beliau ini wajar diketengahkan dan disokong oleh orang ramai. Seterusnya, kita beralih kepada sinopsis cerpen Kampung Hati Ayah. Cerpen ini sebenarnya mengisahkan tentang kehidupan seorang ayah yang tinggal di sebuah kampung iaitu Kampung Baru Pekan Lama Changlun bersama dengan isteri, anak sulung perempuannya dan adik-adiknya. Anak perempuan tersebut membiasakan dirinya sebagai aku di dalam cerpen ini. Cerpen ini mengisahkan tentang aku yang tidak tahu banyak tentang ayahnya. Dia hanya tahu ayahnya merupakan seorang petani yang gigih menyimpan wang di dalam akaun tabung haji. Selebihnya, dia banyak menghabiskan masanya bersama ayahnya di kebun. Ayah juga mengajarinya untuk meracun rumput dan melakukan kerja-kerja yang kebiasaannya dilakukan oleh kaum lelaki, memandangkan tiada siapa yang boleh diharapkan selainnya kerana adik lelakinya iaitu Ashraf pada ketika itu masih kecil. Emak pula sekali-sekala datang menjenguk dan membantu aku dan ayah di kebun kerana dia begitu sibuk menguruskan nursery bunganya secara kecil-kecilan di rumah. Hari demi hari berlalu, aku pun sudah mengorak langkah ke alam remaja. Kerja-kerja kebun tetap diteruskan seperti biasa. Ayah pernah memberitahu aku untuk makan sekadarnya hasil tanaman yang diusahakan oleh kami dan selebihnya boleh dijual. Aku menyangka bahawa ayah miskin lalu berkata begitu, padahal sebenarnya ayah sedang menyimpan wang untuk membawa kami sekeluarga menunaikan haji. Ayah juga menyimpan wang berjumlah RM30,000 di dalam akaun bank tabung hajiku agar aku dapat meneruskan pengajian selepas ini tanpa perlu bergantung kepada pinjaman PT-PTN. Perkara ini baru sahaja aku ketahui setelah aku meningkat dewasa.
Secara umumnya, kritikan sastra ini dapat membantu khalayak pembaca memahami sesuatu karya sastra di samping dapat menafsirkan dan menilai karya. Kritikan sastra ini juga berfungsi untuk memberi bantuan yang agak besar kepada pembaca bagi menikmati sastra dengan menerangkan teks sastra dan pengarangnya dengan jelas, dan juga pembaca dapat membezakan sama ada sesuatu teks sastra yang dibaca itu baik ataupun tidak. Antara asas kritikan sastra yang utama saya dapati adalah kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan ini merupakan satu proses untuk mendekati sesuatu karya dan juga merupakan satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap sesuatu penelitian. Dalam bidang kritikan kesusastraan, pertimbangan dan penilaian yang dilakukan atau dilaksanakan kebiasaannya menggunakan sesuatu aspek atau landas tinjauan tertentu. Landas atau dasar tinjauan itu pula mungkin merupakan ilmu atau teori tertentu. Terdapat beberapa pendekatan kritikan yang berkembang di tanah air kita, iaitu pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan moral, pendekatan psikologi, dan pendekatan sosiologi serta pendekatan archetype. Walau bagaimanapun, pada hari ini, saya hanya akan menerangkan pendekatan intrinsik yang terdapat ataupun terkandung di dalam cerpen yang saya pilih ini. Pendekatan intrinsik ini merupakan pendekatan terhadap karya sastra menerusi premis yang perlu melihat karya itu sendiri, terutamanya unsur-unsur dalaman yang membina karya sastra seperti plot, watak dan perwatakan, latar, sudut pandangan dan juga gaya bahasa. Pertama sekali, plot. Plot dalam cerpen ini terdiri daripada permulaan, perkembangan, konflik, klimaks dan peleraian. Pada permulaan plot, penulis telah memulakan cerita tentang bumi Changlun yang digambarkan amat mendukacitakan pada bulan Jun tersebut berikutan hujan yang turun dengan lebat tanpa mengira masa dan juga kesibukan bumi Changlun yang dibanjiri dengan tetamu luar yang singgah berehat di situ. Penulis juga telah menggunakan sudut pandangan orang pertama yang memperkenalkan tentang watak aku yang merupakan anak jati di Pekan Changlong dan pengenalan latar belakang tentang keluarga aku. Selain itu, penulis juga telah menyorotkan tentang kegigihan seorang petani yang rajin mengumpul wang di dalam tabung haji. Pada peringkat perkembangan plot pula dapat dilihat menerusi watak aku yang gemar menolong ayah membersihkan kawasan kebun yang ditumbuhi oleh lalang yang merimbun. Walaupun aku kini digelar sebagai anak dara yang baru meningkat usia ke alam remaja, tapi aku gemar menolong ayah di kebun. Watak ayah juga turut diketengahkan atas kesungguhannya menanam pokok jagung yang kini hidup segar berikutan taburan baja yang cukup dan bekalan air bukit yang sentiasa mengalir. Pada peringkat perumitan ataupun konflik pula dapat dilihat menerusi kemusnahan impian aku untuk bersekolah di asrama di bandar kerana mendapat keputusan 4A 1D dalam UPSR. Walaupun aku dilihat mendapat banyak A berbanding anak-anak jiran yang lain, emak masih tetap berbangga terhadap aku, tetapi jauh dari sudut hatinya, emak tetap berasa marah kerana aku gagal dalam mata pelajaran matematik. Pada peringkat kemuncak pula dapat dilihat menerusi kegigihan ayah yang terlalu banyak membuat kerja sehinggakan waktu malam yang sepatutnya digunakan oleh ayah untuk berehat turut digunakan dengan mengambil upah mengurut. Selain itu, peringkat kemuncak juga dapat dilihat apabila aku berjaya
melanjutkan pelajaran ke universiti dan ayah telah memberikan aku buku akaun yang selama ini disimpan oleh ayah yang berjumlah RM30,000. Ayah mahu duit tersebut itu aku gunakan semasa aku di universiti nanti dan tidak mahu meminjam wang daripada PT-PTN. Peringkat peleraian dalam cerpen Kampung Hati Ayah adalah apabila ibu memberitahu niat ayah semenjak dari dahulu lagi yang ingin membawa kami sekeluarga mengerjakan ibadah haji bersama-sama. Kami berasa gembira kerana dapat menjadi tetamu Allah di tanah suci itu nanti. Setelah emak menceritakan kegigihan ayah selama ini, barulah kami adik-beradik mengetahui tentang besarnya pengorbanan ayah untuk kami sekeluarga dan frasa Kampung Hati Ayah merupakan metafora yang membawa kiasan tentang segala yang terkumpul dalam hati ayah selama ini. Antara watak dan perwatakan yang terkandung dalam cerpen Kampung Hati Ayah ini pula ialah watak utama iaitu aku. Aku merupakan anak jati Pekan Changlon dan merupakan anak sulung perempuan di dalam keluarganya. Aku mempunyai 3 orang adik. Aku bertubuh sederhana seperti ayah dan tinggi seperti emak. Aku seorang yang baik hati dan selalu mendengar kata kedua ibu bapanya serta banyak membantu ayahnya di kebun. Aku juga merupakan seorang yang penyayang kerana sentiasa mengambil berat akan kesihatan ayahnya yang tidak henti-henti bekerja. Watak aku ini juga merupakan seorang yang mempunyai falsafah dan prinsip hidup untuk berjaya. Walaupun aku pernah gagal untuk memasuki sekolah berasrama di bandar, tetapi aku masih mampu untuk belajar bersungguh-sungguh sehingga dapat menjadi salah seorang mahasiswi di UPM iaitu Universiti Putra Malaysia dalam bidang pengurusan perniagaan. Seterusnya, watak ayah. Ayah merupakan orang kampung Cerok Mokkan dan merupakan seorang petani yang gigih menyimpan wang di tabung haji. Ayah tinggal bersama isteri dan anak-anaknya di sebuah pekan yang terletak di Changlon. Ayah juga seorang yang rajin bekerja. Ayah bukan setakat menjadi seorang petani, malah turut mengerjakan sawah Bang Chan sebanyak 4 petak dan juga mengurut. Ayah juga seorang yang tegas dan tidak memanjakan anaknya. Contohnya, ayah mengajar anak perempuannya untuk meracun rumput-rumput yang degil dan tumbuh melata walaupun pekerjaan itu kebiasaannya dilakukan oleh kaum lelaki. Ayah juga berfikiran ke hadapan dengan merancang perjalanan hidup keluarganya. Akhir sekali, watak Ashraf dan Tauke Siong. Watak Ashraf dan Tauke Siong ini dianggap sebagai watak statik dalam cerpen Kampung Hati Ayah. Watak statik ini juga dikenali sebagai watak pipih di mana dalam sesebuah cerita watak ini tidak berkembang atau menonjolkan sebarang petanda dari awal hingga akhir cerita. Watak mereka berdua dilihat sebagai watak yang membantu untuk menarik dan mengindahkan cerita. Selain itu, kritikan sanjungan. Sanjungan ini bermaksud pernyataan rasa senang dan kagum terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Antara kritikan sanjungan yang dapat dilihat ataupun dibuat dalam cerpen ini adalah pada ayat, "Mak, cik memang minat. Janganlah mak risau sangat." Emak mengangguk. Selepas itu, tiada lagi rungutan yang keluar dari bibirnya. Melalui ayat tersebut, kita dapat lihat bahawa penulis yang menggelarkan atau membiasakan dirinya aku ini berhati mulia dan mempunyai pribadi yang baik dengan tidak membantah suruhan
daripada ayahnya, iaitu menebas dan meracun rumput, walaupun pekerjaan itu kebiasaannya dilakukan oleh kaum Adam. Tambahan pula, dia tidak menyokong emaknya yang membebel kepada ayahnya dengan mengatakan anak dara tidak manis membuat kerja berlemoh seperti itu. Hilang serinya. Oleh itu, perkara ini wajar diberi sanjungan ataupun pujian kerana seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan golongan muda, terutamanya dalam lingkungan usia seperti watak aku yang kian ngorak langkah ke alam remaja ini, lebih gemar untuk menghabiskan masa ataupun waktu lapang mereka bersama rakan-rakan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pengorbanan watak aku sebagai anak sulung amatlah besar dan tidak mampu untuk dilakukan ataupun dilaksanakan oleh semua orang. Seterusnya, kritikan sanjungan juga dapat dibuat pada watak ayah yang sentiasa berfikir ke hadapan dengan merancang perjalanan hidup keluarganya. Misalnya, ayah telah berniat dan merancang untuk membawa seluruh ahli keluarganya pergi ke Mekah bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Perkara ini dapat dibuktikan dengan dialog yang dituturkan oleh emak yang berbunyi, ayah hampa ni dah merancang lama dah. Sejak hampa kecil lagi, manakala ayah pula berkata, duit yang ayah kumpul dari dulu untuk ni lah. Ayah nak sempurnakan rukun Islam hampa sebelum ayah tak ada. Kemudian, kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran ataupun peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangannya. Antara tokoh terawal dalam kritikan teguran ini ialah Aminuddin Baqi. Kritikan teguran yang ingin saya laksanakan ini merujuk kepada ayat yang diperkatakan oleh emak kepada aku ketika emak mengetahui aku mendapat 4A dan 1D bagi subjek matematik dalam ujian pencapaian sekolah rendah iaitu UPSR. Emak berkata seperti ini, alah, ilmu kira-kira takkan hang tak tahu buat. Melalui ayat ini, kita dapat lihat bahawa watak emak ini meremehkan kemampuan dan kebolehan anaknya. Perkara ini sebenarnya sedikit sebanyak mematahkan semangat anaknya untuk belajar dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh, serta watak aku juga mungkin merasakan segala usaha yang telah dibuat sia-sia kerana yang tetap dipandang adalah kelemahannya. Seterusnya, kritikan saranan. Kritikan saranan ini merupakan kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan ini juga bersifat memberi alternatif untuk membaiki kekurangan dan mengalirkan nilai yang positif serta amat signifikan kepada khalayak pembaca, pengarang dan pengkritik sendiri. Melalui kritikan teguran yang telah saya sebutkan atau perkatakan sebentar tadi, dapat saya tambah satu lagi asas kritikan sastra iaitu kritikan saranan. Sebagai seorang ibu yang melahirkan dan membesarkan anaknya, watak emak seharusnya memberi dorongan dan kata-kata semangat untuk anaknya, bukannya meremehkannya atau merendahkan watak aku tersebut. Malah, watak emak sepatutnya memberikan pujian dan mengucapkan tahniah kepada anaknya kerana berjaya mendapat keputusan yang agak cemerlang. Tambahan pula, emak juga sepatutnya selalu beringat-ingat ketika memperkatakan sesuatu bak kata pepatah,
agak-agak bertutur malam hari, terutamanya perkara yang berkait rapat dengan pelajaran yang kadang-kala dapat menjadi isu sensitif kepada para pelajar. Saya juga percaya bahawa perlakuan ibu bapa sedikit sebanyak turut menjadi pribadi anak-anak. Oleh itu, ibu maupun bapa perlu bertutur dengan anak-anak dengan bahasa yang baik dan sopan sejak mereka kecil lagi, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Setakat ini sahaja pembentangan saya memandangkan masa pun telah mencemburui kita. Di kesempatan ini, saya juga ingin memohon maaf jika ada salah dan silap ketika saya menyampaikan pembentangan sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri.